So, Assalamualaikum Prof. Bisa masuk? Prof, saya nak minta tolong sikit Prof. Kalau ikutkan semester ni semester last saya, dan kalau ikutkan memang saya kalau lepas semua saya grad habis sem ni lah. Tapi Prof, salah satu subjek yang saya ambil ialah subjek dengan Prof, dan saya tak lepas. Kalau saya tengok markah tu 2 markah je lagi Prof nak lepas. And then kalau lepas ni saya boleh grad sem ni lah. Kalau tak saya terpaksa repeat sem depan semata-mata untuk repeat subjek ni Prof. So saya minta tolong sangat-sangatlah Prof, untuk tak kisahlah Prof bagi projek tambahan ke, kalau assignment tambahan ke apa, untuk saya untuk dapat markah dua markah je Prof. Boleh Prof, minta tolong sangat-sangat. Macam tak logik kan minta tolong macam ni. Tapi perasan tak, kadang-kadang sebahagian daripada kita masih lagi buat perangai macam ni, mungkin tanpa kita sedari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini insyaAllah kita akan berbicara sedikit berkenaan dengan satu benda yang sedia insyaAllah selalu kita amalkan, yakni tasbih kafarah. Berkaitan dengan apa yang kita lihat sebelum ni tadi, rasanya mungkin kita rasa kita tak adalah berbuat sesuatu perangai sedemikian rupa bila kita nak minta tolong. Tak adalah kita pergi buat benda lain kan. Tetapi hari ni apa yang kita nak bincangkan akan berkaitan rapat dengan senario tadi tu, sama ada kita sedar atau tidak. Firstly, kepada tasbih kafarah, saya teringat saya sedia mengamalkan benda tu sejak zaman sekolah lagi, sekolah rendah lagi. Dan yang menariknya, dan even nak cakap bagaimana ataupun cara kita membaca tasbih kafarah tu kadang-kadang masih sama macam ketika zaman sekolah dulu. Zaman sekolah tu biasanya baca tu di kelas terakhir sebelum balik ke setiap kelas, macam tu lah. Tetapi bila dibaca tu sebab dia habis kelas, kita dalam mood nak packing kan. So bacaan dia lebih kurang Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, dan kemas bag semua Dan sekarang pun kadang-kadang sedar tidak sedar, bila kita dalam habis liqa, habis usrah, habis majlis ilmu, habis ceramah, habis meeting dan sebagainya, cara kita baca pun kadang-kadang sebegitu kan. So kat sini sama-sama kita muhasabah untuk melihat kembali sebenarnya apa yang kita baca tu, dan apa reason kita baca tu in the first place ni. Ini keadaannya. So first question, siapa di antara kita atau berapa ramai di antara kita tahu kenapa actually kita baca tasbih kafarah kan? Sebab kadang-kadang kita boleh notice ada orang yang mempunyai logik-logik yang tertentu. Contohnya, tasbih kafarah ni penutup majlis. Tapi tadi kita tak buka majlis kan, so tak payah baca kot. Dia ada logik macam tu kan, ada asas ke benda ni kan, contohnya. So ada beberapa persoalan, ada setengah orang tak tahu dia ajar baca macam tu, agaknya memang habis majlis ilmu kena baca lah kot. So insyaAllah kita akan go through 2 hadis basically yang berkaitan dengan mengapa kita baca tasbih kafarah ni. Hadis yang pertama, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس, siapa yang duduk dalam satu majlis,
فكثر فيه لغته فقال قبل أن يقوم من مجلس ذلك. Dan dalam majlis itu dia banyak berbicara. Kemudian sebelum bangkit daripada meninggalkan majlis itu, dia pun mengucapkan kalimah ini: Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirukallahumma wa atubu ilaik. Basically itu tasbih kafarah yang kita biasa baca kan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Kalau kita baca translationnya, Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan aku bertaubat kepadamu. Illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi zalik. Melainkan, ni sama dengan hadis tadi, maksudnya siapa yang baca ni, melainkan diampun dosa yang diperbuatnya selama ia duduk dalam majlis itu. So benefit tasbih kafarah ni basically ialah bila kita baca di hujung satu majlis, insya-Allah dosa-dosa sepanjang majlis tu diampunkan. Kedua, wa an Abi Barzah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bi akhirah iza arada an yaquma min al majlis. So basically Abu Barzah radhiyallahu anhu dia menceritakanlah bahawa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak bangkit untuk meninggalkan suatu majlis, maka doa yang paling akhir dibacanya dan basically tasbih kafarah tadi dia Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirukallahumma wa atubu ilaik. Faqala rajulun. So lepas Rasulullah nak meninggalkan majlis dan dibaca tasbih itu, berkatalah seorang lelaki, Ya Rasulullah, innaka la taqulu qawlan ma kunta taquluhu fi ma madha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau membaca satu doa yang tidak biasa engkau baca pada waktu itu sebelumnya. So maksudnya lelaki tadi tu first time dengar Rasulullah membaca tasbih kafarah ni. So dia bertanya tu untuk mendapatkan clarification lah kan, apa reason dia bacakan itu. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zalika kaffarah lima yakunu fil majlis. Doa itu adalah sebagai kafarah, yakni dimaksudkan sebagai pelebur atas dosa-dosa yang diperbuat selama dalam majlis. So dalam dua hadis ini jelas bahawa doa ataupun tasbih kafarah tu kita baca sebagai usaha kita, sebagai permohonan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa sahaja yang berlaku sepanjang majlis, tak kisahlah majlis ilmu, majlis meeting, majlis kelas, majlis tazkirah, majlis halaqah dan sebagainya. Kalau ikut hadis yang pertama tadi tu, ia banyak berbicara kan. Maknanya kita pun tahu daripada ada hadis yang lain yang basically menunjukkan, mengisyaratkan bahawa lagi banyak kita bercakap, lagi banyaklah kesilapan dan lagi banyaklah peluang kepada dosa tu, na'udzubillah. So dalam hadis yang pertama tadi tu mengatakan barang siapa yang duduk dalam satu majlis dan dia banyak berbicara, kemudian sebelum habis tu dia baca tasbih kafarah, tidaklah lain diampunkan dosa yang dia perbuat selama itu. So tak kira lah majlis apa kan. Kalau meeting apatah lagi kita banyak berbicara. Kalau halaqah pun begitu juga kan. Kalau dalam kelas pun kadang-kadang kita berbicara dalam hati kan. Apatah lagi kalau mengumpat dan sebagainya kan. Boring lah lecturer ni hari ni dan sebagainya, na'udzubillah. Ini adalah satu usaha kita memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kafarah, untuk penghapus segala dosa-dosa yang tak sengaja kita buat tu. Bukan maksud lepas ni bolehlah buat dosa sepanjang majlis dan kita boleh ampun. Tidak. Malah Rasulullah baca tu lepas majlis ilmu dan sebagainya, menandakan majlis yang baik. Tetapi kesilapan-kesilapan kita terlanjur, tidak sedar, inilah usaha kita supaya dihapuskan dosa itu, insya-Allah. So berkaitan dengan cara kita buat,
seperti mana senario kita tengok tadi, kita mohon, walaupun kita mungkin ada reason yang valid untuk memohon kan, daripada prof kita tadi tu, tapi cara kita buat tu, kalau kita fikirkan, adakah cara itu mengundang respon yang baik kan daripada prof tu kan. Seperti mana ini juga, kalau kita tahu, kita baca tasbih kafarah tu di hujung majlis itu adalah, ya Allah, basically point dia, pengharapan kita, perasaan kita, ya Allah, aku banyak buat silap, mungkin aku sedar, mungkin aku tak sedar, aku ada buat silap, ya Allah, ampunkanlah segalanya, semoga yang aku keluar dari majlis ini semuanya pahala, semuanya baik, semuanya saham-saham syurga, dan dosa semua terhapus kan? Kesilapan semua diampunkan. Kalau itu pengharapan dia, tak adalah kita buat macam tadi kan, maknanya sambil subhanakallah, ya Allah tolonglah, ya Allah ampunkanlah dosa aku dan sebagainya. Kita tak selari perbuatan kita dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita maksudkan, apa perasaan yang terpendam. So wallahu a'lam, itu saja muhasabah dan tazkirah untuk kita semualah kan, supaya perbuatan kita itu semuanya insya-Allah berdasarkan kefahaman, kerana ianya membuahkan cara amal yang bertepatan dengan apa yang kita tengah buat tu sebenarnya kan. Seperti mana hadis yang kedua yang dibacakan tadi tu, para sahabat tu bila dia tengok ada satu perbuatan tu dan dia nak tahu apa reason dia tanya direct kepada Rasulullah kan. Kita sepatutnya mempunyai semangat yang sama lah kan. Agak pelik lah sekiranya kita dah bertahun-tahun baca tasbih kafarah, tapi tak pernah tahu kenapa kita baca, apa benefit dia, yang menyebabkan cara kita buat tu langsung tak selari dengan apa yang kita ucapkan dan apa yang sepatutnya kita maksudkan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini membuahkan amal, itu yang terpenting insya-Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.